Sekejap tunggu orang awak masuk sekejap. Dalam 95 minit kita start. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Ini kita sambung. Okay. Sekejap tunggu kawan buat saya tapi kita boleh start slow. Sekarang ni kita belajar tentang detak yang bagaimana pasang surut air laut terjadinya pasang surut. Benda ni, pasang surut ni adalah salah satu ilmu yang penting yang sebagai dalam kalau kita bermain dengan lautan. Dia penting sebab kalau orang ke laut apa, lepas tu sebagai mariner yang bawa kapal semua perlu tahu benda ni. Kalau yang navigation kapal dan tu pun tak perlu belajar benda ni. Adalah basic dari bukan yang ni basic lah. Kalau yang geng-geng yang navigate dia lagi dalam. Ni kita ada belajar sikit lah yang sekolah menengah, sekolah rendah ada sikit-sikit belajar. Okay, kita start pada yang pertama. Yang pertama introduction dia. Okay, kita tahu kat sini adalah types are the periodic motion of the water sea due to change in extragalactic forces of the moon and sun upon the rotating earth. Okay, kita tahu sini adalah dia pasang surut ni adalah satu pergerakan yang berkala. Untuk air laut tu disebabkan oleh berlakunya perubahan force daya tarikan yang dihasilkan oleh bulan dan matahari. Okay, yang
yang disebabkan oleh rotating bumi tu. Okay. Kalau sebab apa terjadinya tarikan ni, dia ada gravity force. Kalau ikut bumi kita, dia ada tarikan gravity tu. Dan dia ada force attractive force dia ada, sebab tu dia tak keluar. Kalau dia mengelilingi line dia kalau kita berputar, kalau bumi berputar mengelilingi matahari tapi dia tak lari daripada jalan dia tu, line dia tu. Kalau bulatang tu dia tak lari. Lepas tu bumi juga dia berputar pada paksi dia selama dalam 24 jam dia berputar dalam 24 jam. Lepas tu bulan mengelilingi bumi dalam 27-28 hari. Lepas tu kita panggil bulan berapa sebab dia pergerakan bulan. Lepas tu kalau bumi mengelilingi matahari selama 365 hari ataupun 1 tahun. Dan dia ada tahun ganjil dia tu, saya tak ingat berapa. Dan di situ apabila bumi kita berputar mengelilingi matahari, itulah terjadinya semua pasang surut, musim, 4 musim itu terjadi. Lepas tu dia bergerak daripada barat ke timur dia lawan rojang. Itu terjadinya macam terjadinya siang malam. Itu terjadinya bayang-bayang dia kadang waktu pagi tu dia panjang ke pendek macam tu. Lepas tu tengah hari dia dah jadi menegak. Lepas tu pasang surut. Okay. Lepas tu dia beritahu kat sini adalah tide can either help or hinder a mariner. A high tide may provide enough depth to clear a path, while a low tide may prevent entering or leaving harbor. Okay. Itu dia beritahu kat sini adalah pasang surut ni dia menolong pelaut dan dia menolong ataupun menghalang. Kalau terlalu pasang surut tu terlalu rendah, kadang-kadang dia kalau nak pergi ke pelabuhan dia susah sebab air cetek. Kalau air tinggi kita boleh masuk ke muara. Okey. Itu adalah berkaitan untuk dengan pelaut lah. Lepas tu yang seterusnya adalah high tide. Dia tahu dia yang pasang surut yang tinggi ni dia memberi kedalaman yang cukup untuk diberitahunya to clear bar, untuk bersihkan kat tempat. Maknanya benda ni, air ni yang dalam, kalau kapal tu maknanya boleh lalu. Kira tapak kat bawah tu yang tajam tu dia tak kena dasar. Lepas tu low tide pula dia yang pasang surut yang rendah, air yang rendah dia boleh menghalang daripada kita masuk ataupun kita keluar, kita tinggalkan pelabuhan tu. Okay, kalau kita dah masuk dalam, tiba-tiba kalau kita tak belajar pasang surut, kita terlepas waktu dia, patutnya dah waktu pasang tu kita tak keluar, tapi waktu dah surut tu kita tak boleh nak keluar, kita tunggu dia pasang balik. Sebab pasang dengan surut ni, sebab tu dia ada jadual dia. Kalau saya sebelum ni kalau mancing, saya akan berpandukan daripada jadual daripada ni pergi kanan, contoh pergi kanan dah keluar jadual dia ke waktu biasa nak mancing ni, waktu air pasang sebab ikan masa tu dia galak, dia banyak keluar sebab dia nak cari makan, sebab waktu tu dia cari makan. Okey, seterusnya adalah tidal. Tidal current may help progress or hinder it, may set the ship toward danger or away from them. By understanding tide and making intelligent use of prediction published in tide and tidal current table and description in sailing direction, the navigator can plan an expeditious and safe passage through tidal water. Okay, dia beritahu kat sini, saya concludekan kat sini dia beritahu kalau untuk current juga, untuk arus air pasang surut ni, dia ada yang menolong ataupun atau menghalang. Boleh dia menolong atau menghalang pergerakan dia. Lepas tu dia boleh pergi pada yang lagi bahaya apabila arus yang terlalu kuat Tadi kita belajar pasal tide tapi ni tidal current lebih kepada arus Okay, arus kalau kuat sangat sebab dia arus kalau kuat, dia force dia kuat kat dalam, dia centrifugal force dia terlalu kuat. Lepas tu pentingnya kita nak faham tentang ni sebab kita nak predict, kita nak estimate, kita nak anggarkan untuk tide ni ataupun tidal ni berdasarkan table kita buat, kita dah estimate benda ni melalui ilmu kita ni, kita dah understand benda ni, kita boleh predict, kita buat satu table, maknanya hari esok macam mana.
Dah bulan. Untuk biasa kalau untuk perikanan dia dah keluar untuk satu bulan berapa. Sebab dia berdasarkan daripada gerah yang sebelum tu berdasarkan daripada bulan lah, bulan. Kalau bulan cerah ataupun bulan anak bulan tu lagi tinggi. Lepas tu dia tengok hari juga berapa hari. Lepas tu dia penting juga untuk kepada navigator untuk pelayaran, buatlah pelayaran sebab untuk arah untuk pergi arah mana. Untuk dia bagi tahu ni adalah untuk bila kita gunakan laut, kalau navigator dia nak guna laut sebagai perjalanan dia selamat kalau berdasarkan ada ilmu-ilmu tu untuk uh, untuk ni pasang surut untuk air laut. Okay, itu masih kepada introduction lagi. Okay, the rise and fall of tide is accompanied by horizontal movement of the water called tidal current. Okay, naik atau turun air pasang ni dia disertai oleh pergerakan, kita tahu pergerakan horizontal yang mendatar. Pergerakan yang horizontal yang dipanggil adalah tidal current dipanggil. Naik dia disertai kalau air pasang ke bawah, kalau itu ada definisi dia adalah tidal, dia air naik dengan turun, dia tak berkaitan dengan arus tapi dia disertai dengan arus sebab tu dia. Tapi kalau untuk arus tu dia panggil tidal current. Untuk tidal current ni dia pergerakan dia mendatang sebab air laut pergerakan dia mendatang je lah, tak ada yang naik ke atas lah. Okay. Tapi kalau untuk rise and fall dia naik turun untuk ada pasang ataupun surut. Dia pasang dia air tinggi yang rise, kalau dia surut dia fall. Okay, lepas tu seterusnya adalah for the sake of clarity, Mariner had adopted the following definition. That is the vertical rise and fall of the water and tidal current is horizontal flow. Okay, dia beritahu kat sini daripada Mariner bila dia definekan benda ni sebagai maknanya untuk pasang surut ni adalah kenaikan level air tu. Okay, sebab tu kalau kita tengok dekat sungai dekat laut tu dia ada batang level dia tu, dia berapa level. Okay, pergerakan dia adalah dia naik turun, dia tak secara vertikal, secara menegak. Okay. Kalau untuk yang current dia secara horizontal flow, dia pergerakan dia aliran dia ataupun dia secara mendatar. Okay. Okay, untuk yang seterusnya adalah dia ada dua jenis current lah, tidal dengan non-tidal current. Okay. Yang pertama adalah horizontal movement of water is called current. Okay, horizontal pergerakan dia adalah dipanggil current, dia bagi tahu yang kita dah cakap dia, pergerakan yang mendatang ni dia panggil current ataupun arus. Okay, it may be whether either tidal and non-tidal. Okay, dia pasang surut ataupun tak pasang, bukan pasang surut. Okay. Lepas tu untuk tidal current is the periodic horizontal flow of water accompanying the rise and fall of the tide. Okay, dia beritahu kat sini adalah dia tidal current ni adalah sejenis yang pergerakan yang mendatar secara berkala oleh air tu yang disertai oleh naik turun tide. Okay. Untuk non-tidal current dia termasuk semua, include all current not due to the tidal movement. Dia termasuk semua arus tu, tapi dia bukan disebabkan oleh pergerakan pasang surut. Non-tidal current, sebab current tu maknanya arus tu dia terhasil bukan melalui tidal movement, bukan melalui pergerakan pasang surut. Okay, non-tidal current include the permanent current in the general circulatory system of the ocean, as well as temporary current arising from meteorological conditions. Okay. Dia bagi tahu kat sini adalah yang non-tidal ni adalah satu jenis yang kekal, arus yang kekal, yang kalau naik turun pun, kalau dia naik sikit ataupun dia turun sikit, dia arus dia yang sama, dia kekal kat dalam tu, dia memang ada secara semula-jadinya. Dan dia memang dia generate macam dia kata umum pergerakan sistem yang umum yang berada dalam laut ni. Dan kadang-kadang dia secara sementara berdasarkan daripada ni meteorological condition. Okay, daripada sistem bumi tu yang bawah laut tu macam mana, ada tiba-tiba dia boleh naik ataupun gelombang dia tiba-tiba tinggi, mungkin ada gegaran kat bawah kan, itu berdasarkan kat kondisi dia. So, okay, the current experienced at any time is usually a combination of tidal and non-tidal current. Okay. Biasa
yang arus ni dia alami pada bila-bila masa. Kebiasaannya biasanya dia adalah gabungan antara tidal ataupun non-tidal. Okay, jadi dia lebih kurang pada satu dia ada satu untuk current ni. Tapi dia lebih kurang dia, kalau yang kebiasaan terjadi tu adalah yang jenis combination dia combine dua ni. Okey, kita masuk kepada tide ya. Tide beritahu ni adalah tide wave wave created by gravitational pull of the moon and the sun. Okay, beritahu ni lah dia terhasil untuk gelombang untuk pasang surut ni dia terhasil daripada tarikan graviti bulan ataupun dan matahari. Okay, lepas tu they are always shallow water wave and their speed is controlled by the depth of water. Okay, dia beritahu ni dia tide ni dia adalah kalau dia selalunya dia dekat shallow water dia beritahu kat sini. Dia shallow water, okay, air yang selalu cetek dan speed dia tide ni kalau cetek ke ataupun tinggi dia speed dia dikawal oleh ketinggian air tu. Okay, kalau dia cetek dia untuk speed dia slow sikit dia slow sikit sebab dia tak boleh nak pergi mana dah sebab dia dah tersurut macam tu. Okay, kalau dia lagi tinggi air pasang dia lagi untuk speed dia lagi laju kalau dia berdasarkan sebab dia bergantung kepada depth of water, okay, ketinggian air laut tu. Sebab tu kalau air pasang arus dia kuat. Okay, kalau air yang kita arus dia slow. Kalau kita mancing, kalau waktu air pasang, kadang-kadang kita lempar mata kain kita tu terlempar, kadang-kadang kita lempar dekat sana atau dekat arah depan kita ni, tapi tiba-tiba kita nak angkat tu dia pergi dah ke kiri atau ke kanan, tengok bergantung pada pergerakan arus. Okey, sini adalah tide force wave as they always under the influence of their generating force. Okey. Tak juga dia bergantung kepada gelombang, daya gelombang tu. Macam yang kalau dia sebab dia selalu dia dipengaruhi oleh generating force dia tu, force dia yang hasilkan tu. Dia berdasarkan daripada force yang terhasil tu secara sendiri jadi tu yang terhasil. Lepas tu although the earth move at a speed 163 meter per second at the equator, tide wave only move at the speed of about 200 meter per second because of friction with the sea floor. Okay. Kalau untuk yang diberitahu walaupun bumi ni dia bergerak, dia berpusing, speed dia walaupun kita tak rasa benda ni. Speed ni kita tak rasa sebab kalau untuk pada kejadian dalam Tuhan maknanya dia hebat, dia buat ni, dia pergerakan dia satu lagi dia tak terasa, satu lagi pergerakan dia tu dia bukan sama dia tak terlalu, dia dah speed dia tu macam tu dia tak terlalu laju dah, tak terlalu kuat dia speed dia bergerak macam tu. Sebab kalau dia kadang-kadang dia kuat ataupun dia berhenti sekejap, kalau secara teorinya benda yang atas bumi ni semua boleh terbalik sebab dia berhenti. Contoh kita bawa kereta, tiba-tiba kita break, kita bawa dalam keadaan sekata, tiba-tiba kita break mengejuk, kita nak berhenti. Okay, maknanya kita nak tercampak. Kita nak, okay, macam itulah bumi ni. Allah Ta'ala buat, maknanya dia bergerak dalam keadaan sekata, dia tak berhenti dan dia tak pernah rehat lalu berputar macam tu. Okay, dia berputar dekat lalu garisan kita tu tulis tewa tu. Lepas tu tide wave only move at speed. Okay, dia kalau untuk tide ni, wave dia kat laut ni dia bergerak walaupun bumi bergerak 463 meter per second tapi kalau untuk tide ni arus dia, gelombang dia, air tu dia bergerak lebih kurang dalam 200 meter per second dia disebabkan oleh friction. Okay. Sebab kalau bumi dia tak ada friction, dia tak ada bergeser dengan mana-mana, dia hanya bergerak macam tu. Okay. Kalau air ni dia bergerak, dia kurang, kalau ikutkan sepatutnya bila bumi bergerak macam tu, air arus dia bergerak macam tu sama. Tapi disebabkan oleh friction dia jadi slow dia ada geseran sebab kita geseran dengan dasar laut tu. Dasar laut dia tak smooth dasar laut ni dia tak smooth, dia ada macam-macam benda batu-batu karang semua. Okey, untuk yang seterusnya seterusnya adalah cause tide apa benda yang menyebabkan tide ni. Dia baru tide are caused by three main factor. Dia terjadinya disebabkan oleh 3 faktor utama dia.
Okay, yang pertama adalah the gravitational pull of the moon. Okay, disebabkan oleh tarikan graviti daripada bulan. Okay, bulan ni apabila dia dah tarik, dia dah tarik graviti ni, dia akan menjadi seperti air tu jadi tinggi sebab dia seperti tertarik kepada bulan tu. Tu dia jadi ketinggian. Dia akan banyak macam tu, dia seperti terkumpul kat tengah tu. Nanti kita tunjuk dekat gambar dia jadi macam ni. Lepas tu yang setengah adalah the gravitational pull of the sun. Okay, graviti daripada bulan, daripada matahari pun dia jadi macam tu. Okay, tarikan graviti daripada matahari. Okay, jadi ada 3 benda ni. Satu yang setengah adalah rotation of the earth. Okay, itu adalah putaran bumi daripada paksinya. Sebab kita berputar. Okay, lepas tu kita berputar sebab mengelilingi matahari lah. Sebab kita tak, lepas tu kita akan dapat graviti tu akan tarik. Okay. Lepas tu through the moon as a much smaller mass than the sun, okay, it is much closer and therefore has a great effect on time. Okay, kita tahu adalah graviti daya yang dihasilkan oleh bulan ni, dia tarik mass tu, gising dia tu, beritahu dia lagi kecil nak berbandingkan dengan matahari disebabkan dia paling dekat sebab bulan paling dekat dengan bumi kan. Okay, bulan paling dekat dengan bumi yang bagi cahaya tu dia pantau cahaya matahari tu pantau ke bulan, pantau ke bumi. Okay, pantau lah sebab bulan dia tak ada cahaya. Dia cahaya adalah matahari, tapi dia yang paling dekat dan dia yang bagi lagi great effect yang kesan yang lagi banyak kepada pasang surut ni. Walaupun disebabkan kita beritahu walaupun cause kat sini ia disebabkan oleh gravitational pull of the moon, gravitational pull of the sun. Tapi dia bagi effect dekat kuat graviti ni, tarikan graviti pada bulan disebabkan dia dekat dengan bumi. Nak dibandingkan dengan matahari matahari dia jauh. Dia jauh lebih berapa ratus ganda tu jauh dia tu. Kalau dekat dia terbakar itu, bumi terbakar. Okay, untuk yang seterusnya, hanya contohnya macam ni dia tahu untuk diameter dia, diameter size dia. Dia yang dekat dengan bumi, contohnya moon ataupun distance dia terlalu jauh sini. Ini matahari. Ni saya dah beritahu dah tentang untuk moon bulan dia bergerak lawan arus dia mengelilingi bumi selama lebih kurang 27-28 untuk hari ataupun hingga 30 kalau kita ada dalam 31 dia ada sebab dia macam tu. Jadi dia berpusing tadi. Bumi juga berpusing pada paksi dia berpusing, dia mengelilingi ni tapi dia keadaan berpusing dalam 24 jam. Yang ni bumi mengelilingi matahari dia berpusing lawan arus selama 365 hari ataupun 1 tahun. Sebenarnya dia beritahu adalah the gravitational force on the moon pull water particle on the side of the earth directly under the moon to create a bulb. Beritahu kat sini adalah daya graviti yang dihasilkan bulan tu dia tarik partikel water partikel untuk partikel apa zarah air dia tarik dia apabila dia berhadapan dengan bumi secara direct macam tu di bawah daripada bulan tu yang nanti ada gambar yang bersebelahan tu side yang bersebelahan tu dia akan menjadi diberitahu adalah create a bulb. Dia panggil bulb ni seperti benjol. Dia jadi macam tu air tu akan tertarik disebabkan oleh centrifugal force. Lepas tu additionally as the system rotate, the centrifugal force of the moon system pull water particle on the side of the earth opposite the moon to create another bulb. Yang sebelah lagi disebabkan oleh dia yang apabila yang dia mengadap tu dia dah menjadi macam tu benjolan macam tu, yang opposite tu yang bertentangan yang belah sana tu untuk surface bumi yang belah sana dia pun akan terjadi macam tu. Nanti kita tengok gambar nanti awak tengok. So this two bar are the test on the tidal wave and to this diffraction are the trough. Jadi kita tahu sini. Dua benda ni yang kita jadinya pasang surut yang kuat apabila benda tu mengadap. Sebab tu kalau untuk bulan, kalau kita tengok bulan 1/4 ataupun 3/4. 1/4 ataupun 3/4. Kita tak silap saja. 1/4 ataupun 3/4 masa tu disebabkan oleh anak bulan, mula-mula 1/4 adalah anak bulan, 3/4 adalah bulan pertama.
Jadi masa tu dia air pasang antara, kalau untuk satu bulan tu dia terjadi dua tu ya, air pasang yang tinggi untuk level yang tinggi. Okey macam ni. Apabila dia mengadap, dia dah mengadap bulang macam ni lah. Dah mengadap bulang. Apabila bulang, sekejap tengok ada gambar lain tu. Okay, beritahu macam ni lah. Dia mengadap macam ni apabila bulang tu anak bulang ataupun bulang purnama lah. Okay, apabila disebabkan oleh centrifugal force lah. Kalau kita belajar apa? Fluid mekanik lah. Fluid mekanik lah. Centrifugal force lah. Dia untuk tarikan force untuk air tu. Okay, dia macam ni lah. Dia menjadi seperti benjolan macam ni. Seperti bentuk telur lah. Dekat ujung ni dia tertarik. Sebab tu dekat sini lah. Yang sebelah sini untuk arus untuk pasang surut tu dia adalah antara maksimum dia akan pergi yang paling tinggi lah, yang tertinggi pada bulan tu adalah waktu ni. Lepas tu yang dia beritahu yang bertentangan dengan bulan ni terjadi kat sini, okay, sebelah sini dia terjadi juga. Okay. Bawah water disebabkan oleh gravitational force lah. Dia tarikan untuk daripada bulan ni lah. Dia tertarik daripada bumi. Okay, dia akan terjadi sebelah sini pun dia akan terjadi. Sebab dia dipanggil dia balance point lah, balance point of the mass of the earth system. Okay, system lah. Kita balance dia kalau sebelah sini terjadi dia tak stabil lah. Dia jadi dua-dua. Dia jadi balance lah. Okey, lepas tu result dia jadi macam ni lah. Disebabkan oleh satu lagi untuk yang gravity, yang satu lagi jadinya disebabkan oleh centrifugal force. Okey, daripada dua ni lah, dua tarikan ni dia akan jadinya yang benjolan yang besar macam ni. Lepas tu dekat belah sini dia terjadinya air pasang yang tinggi antara tinggi untuk bulan tu. Lepas tu kalau untuk apabila dia dah berada kat atas kalau berada kat atas macam ni pula, nanti bulan akan bergerak kat sini lah. Sebab bulan kita mengelilingi matahari, dia akan bergerak kat sini ataupun dekat bawah dia terjadi juga macam ni. Tapi dia dalam kadar yang rendah dia. Nak berbandingkan dengan keadaan sekarang yang dia adalah yang tertinggi untuk bulan tu. Dan dia terjadi dua kali untuk satu bulan tu, dia jadi dua kali. Okey, untuk yang seterusnya, sekejap. Dah kita cakap balik. Untuk arus kan, kita benda ni adalah arus. Kalau kita faham tadi yang saya terangkan awal dia, arus ni adalah kekuatan ataupun kelajuan air yang mengalir semasa air pasang ataupun surut. Okay, itu adalah arus ataupun current, tidal current. Okay, air pasang ni adalah air yang dia akan masuk yang dia akan naik dan dia akan masuk dalam sungai atau membanjiri daratan yang dia banjir tu dia maksudnya dia bukan asal dia yang ada air, sebab dia dah air bila dah naik kan dia pergi ke daratan yang geng tu dia akan pergi. Dan disebabkan tu apabila air pasang ni sebabkan orang cakap kalau waktu tu banyak ikan disebabkan oleh tumbuhan haiwan dalam laut ni dia mencari makanan. Sebab bila dekat laut ni dia dah berkurang makanan dah berkurang. Apabila dah naik tu air akan pergi kepada daratan. Sebab yang di darat ni ada banyak dekat celah-celah kat celah batu atau tanah ataupun pasir tu dia ada banyak makanan. Sebab tu ikan akan pergi tepi yang dia akan mencari ikan kecil pun dia akan cari makanan. Ni adalah waktu dia makan yang banyak. Kalau bukan dia makan untuk tiap hari tu. Tapi tuan buat ni maknanya sebulan tu ada 2 kali ataupun 3-4 kali. 4 kali lah kalau tukang yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 2 maksimum. Yang kedua lagi tu dia rendah sikit. Okay, beritahu kat sini adalah untuk monthly tidal cycle. Okay, ini untuk 1 bulan air pasang surut untuk 1 bulan cycle dia kan. Okay, when the moon, the earth and the sun are all in line, okay, the bulk created by the moon and sun coincide the create larger bulk, okay, constructive interference and maximum tidal range. Okay, dia bagi tahu kat sini adalah apabila bulan dengan bintang dengan yang seperti yang dekat atas dia yang dia saya dah tunjuk kat gambar kat atas dia dah menghadap satu line bulan, okay, bumi dan matahari yang dia satu line macam tu dia akan menghasilkan larger bulk atau benjolan yang besar tu kita panggil konstruktif interference gangguan secara konstruktif. Itu dia akan menghasilkan maximum tidal range. Untuk level dia pada waktu tu lah level yang untuk
untuk pasang surut, air pasang yang tertinggi lah untuk bulan tu. Tu dia bagi tahu adalah it's called a spring tide. Okay, spring tide air pasang. Dia bagi tahu adalah air pasang and happen twice a month. Dia bagi tahu adalah jadinya 2 kali untuk satu bulan tu. Okay, itu during the new moon and again during the full moon. Okay, dia terjadi untuk 1/4 dengan 3/4. Sebab 1/4 ni adalah anak bulan yang gelap tu, kita gelap tu. Okay, anak bulan terjadi sekali. Lepas tu yang seterusnya adalah terjadi pada bulan penuh, bulan purnama. Untuk pergerakan bulan tu adalah 3/4. Okay, lepas tu dia beritahu ya, a neap tide on the other hand occurs when the moon, the earth and the sun are at right angle to each other and the bulk created by the moon and the sun are out of phase. Okay, this leads to disruptive interference, smaller bulk and minimum tidal range. Neap tide occur twice a month during the first and third quarter. Okay. Dia bagi tahu dekat sini neap tide gelombang untuk untuk air pasang. Kita terbalik tu saya rasa. Tengok balik macam ni. Saya rasa ni dia bagi tahu during the first and third 1/4 dengan 3/4 ni. Ataupun dia tertukar dengan yang ni. Tengok balik nanti macam ni. Okay, sebab saya tak tengok elok lagi nota ni. Lepas tu a neap tide on the other hand dia beritahu dia terjadi untuk yang air pasang air ni juga dia adalah dia still lagi dipanggil air pasang tapi dia tak setinggi ni untuk spring tide ni. Spring tide ni dia antara yang paling tinggi yang dia terjadi apabila dia berada pada right angle right angle ni dia berada dalam 90 degree daripada bulan tu daripada menggenggam matahari. Okay, macam ni bulan kat sini, okay, bumi dan matahari kat sini, okay, dia buat angle 90 macam tu right angle yang betul antara satu sama lain, dia akan hasilkan bulk yang kedua. Bulk yang kedua tu dia rendah sikit nak berbanding dengan yang spring tide. Tapi dia akan pergi pada minimum kira air pasang yang paling minimum dia terjadinya dekat sini Kalau untuk yang maksimum dia terjadi dekat yang atas ni. Lepas tu dia cakap beritahu kat sini adalah yang neap tide ni dia berlaku dua kali juga untuk satu bulan tu. Jadi untuk satu bulan tu dia berlaku 4 kali. 2 yang paling maksimum, 2 yang paling minimum. Okey. Dia terjadi kat sini adalah 1/4 dengan 3/4. Okey, mana dekat sini terjadinya 2/4 ataupun dan satu lagi 2/4 dan 4/4 satu. Okey, lepas tu dekat sini dia beritahu ni air surut tu dia lebih tinggi air surut tu dia lebih rendah daripada biasa. Lepas tu kalau air pasang pun dia lebih lagi rendah daripada yang biasa. Okey, ni kalau untuk yang kedua ni. Lepas tu ada 2 jenis. Kita tengok kat gambar. Okey, macam ni. Okey, yang ni yang ni. First quarter kat sini salah. Yang ni bukan first quarter First. Okay, jadi benda ni adalah fourth. Kalau dekat atas ni maknanya second dengan fourth quarter dengan second quarter. Okay, yang ni yang bulk yang besar. Okay, yang ni air pasang surut yang maksimum dia terjadi apabila macam mana? Bulan purnama dengan anak bulan Okay, anak bulan kat sini. Okay, dia terjadi air pasang yang kuat kat sini. Disebabkan dia tarikan dia terkena juga tarikan untuk matahari, lepas tu disebabkan centrifugal tu untuk balance dia terjadi juga kat sebelah sini. Okay, dipanggil kat sini adalah lalu solar tide Solar tide disebabkan matahari ni solar tide. Ini adalah lunar tide. Spring tide terjadinya kat sini apabila kedudukan dia jadi macam ni. Okay, kalau untuk neap tide tu, neap tide dia terjadinya apabila ni dia dah jadi dia first quarter tadi atas, atau third quarter dekat bawah atas semua. Tapi dia yang ni paling tinggi, yang ni rendah. Jadi dia berlaku 4 kali. Semua ni untuk pasang surut dia berlaku 4 kali 4 kali untuk satu bulan tu, tapi 2 yang paling maksimum dan 2 yang minimum untuk pasang surut yang paling tinggi. Yang paling minimum dia. Okey, ni untuk pattern Untuk pattern dia, okey, ni adalah untuk tidal untuk tidal pattern untuk pattern dia yang macam mana. Sebab dia ada kalau ikutkan dia bagi tahunya adalah ada 3 jenis pattern dia. Okay, tide are classified as one of 3 types, semi-linear,
Donor and mix. Okay, beritahu dia ada 3 jenis untuk type dia, untuk tidal pattern dia. Okay, according to the characteristic of the tidal pattern. Okay, dia berdasarkan daripada karakter dia untuk 3 jenis pattern ni. Okay, untuk semi-donor dia beritahu kat sini adalah in the semi-donor type there are 2 high and 2 low water each side the day with relatively small differences in the respective high and low. Dia beritahu kat sini untuk semi-donor. Untuk semi-donor ni dia ada ni kita nak tahu pattern dia, tapi pattern dia tu kita berdasarkan daripada pasang surut lah. Untuk kita tak boleh nak baca kot bila berlakunya benda ni. Sebab dia bergantung kepada tempat, satu tempat, lepas tu keadaan structure bumi kot. Okay, ini adalah diberitahu kat ni adalah untuk hour dia, untuk 24 jam, untuk 24 jam, lepas tu ni adalah untuk kenaikan dia, untuk ketinggian dia tu. Okay, diberitahu adalah ni adalah datum kat bawah ni. Okay, dia bergerak macam ni. Dia period ni dia period satu period kalau kita baca wave dia naik satu, turun satu, okay, dia habis kat sini tu. Lepas tu turun, naik, okay, dia habis satu. Okay, ni adalah dua period. Boleh tahu kat sini adalah two high and two low. Okay. Dua yang rendah dan dua yang tinggi. Okay, sini dua yang rendah, dua yang tinggi untuk completekan satu cycle. Jadi untuk semi-donor ni dia lagi stabil lah, dia stabil sikit lah sebab dia lebih kurang sama lah, naik turun macam tu lah. Dia tak seperti gelombang lah, gelombang yang tak stabil lah. Jadi seperti stabil sikit. Lepas tu untuk yang donor type, okay, untuk donor type, dia beritahu only a single high and single low water occur each tidal day. Type of the donor type occur along the northern shore of the Gulf of Mexico in the Java Sea, the Gulf of Tonkin, and in a few other localities. Okay, dia beritahu kat sini adalah yang untuk yang donor type ni, dia jenis dia kalau kita completekan satu cycle, okay, ni lah, tidal period dia beritahu. Okay, ni satu cycle. Okay, dia ada satu turun, satu naik, satu turun, satu naik, okay, satu turun, satu naik untuk cycle dia. Okay, ini adalah dua pergerakan dia yang turun satu, naik satu. Jadi dia satu tinggi, satu rendah. Okay, satu rendah ni, satu rendah, satu tinggi, satu rendah, satu tinggi. Okay, satu-satu. Lepas tu untuk satu hari tu untuk satu hari tu berlaku. Lepas tu dia beritahu kat sini dalam jenis type dia ni, dia kebiasaan berlaku di sepanjang, dia beritahu kat sini adalah di sepanjang pantai ni utara dekat Gulf of Mexico. Lepas tu dalam Laut Java pun dia berlaku benda ni. Okay, lepas tu the Gulf of Tonkin okay. Untuk dekat Tonkin Gulf of Tonkin. Dia bukan dekat benda ni. Lepas tu dia berlaku untuk yang jenis yang donor pattern. Okay, untuk yang pattern yang sebenarnya adalah mixed type. Okay, mixed type dia beritahu adalah the donor and semi-donor of oscillation are both important factor, and the type is characterized by a large inequality in the high water height, low water height, or in both. They are usually to high and to low water each day, but occasionally the type may become donor. Such type are prevalent along the Pacific coast of the US and in many other parts of the world. Okay, kalau untuk mix dia ada yang seperti yang pertama dia semi-donor, lepas tu dia jadinya seperti donor ataupun donor, lepas tu dia jadinya semi-donor, lepas tu jadi donor. Dia gabungan antara dua tu. Dan dia naik dia naik terlalu tinggi dan dia turun terlalu tinggi. Lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia turun sikit, lepas tu naik terlalu tinggi, lepas tu dia turun tinggi. Dia tak stabil. Dia tak sama pergerakan dia tu. Tu naik turun dia tu. Dia naik kejap kalau untuk setnya dekat contoh kat sini adalah 3 jam. Okay, 3 jam. Dia naik dekat 4 dekat 5 dekat sini. Okay, 5. Okay. Lepas tu untuk 6 jam dia dah turun dekat kosong macam ni. Dia dah jadi stabil balik air untuk paras normal. Lepas tu dia turun pada negatif lagi rendah. Nak berbanding normal, lepas tu dia naik, tiba-tiba dia naik dekat 4 macam ni. Okay, itu adalah untuk yang jenis yang mix, dia campur. Okay, yang ni lah yang dia beritahu dekat yang mana ni. Okay, yang ni untuk yang donor dia beritahu tadi dekat mana ni. Donor. Okay, donor dekat tu dekat Teluk Mexico lebih, Gulf of Mexico tu. Okay, kat sini jadinya yang jenis donor ni. Lepas tu kalau untuk yang semi donor dia beritahu tadi dekat mana ni.
Semi-linear tadi tadi saya tak tahu lah dekat negara mana kat sini. Aku tengah tengok balik untuk map tu, untuk globe tu. Okay. Tapi dia jadi kat laut ni, kalau kat India ni, aku tahu kat sini. Okay, dia jadi. Dia tak tahu negara mana kat sini. Okay, untuk yang jenis yang semi-linear ni. Lepas tu, untuk yang sebenarnya dia beritahu dekat sini. Kat bawah ni, untuk yang jenis mixed tidal pattern. Okay. Okay, untuk kita the importance of monitoring the tide and their current. Okay. Antara yang pentingnya kita perlu monitor, kita perlu awasi ataupun kita perlu tengok kita perlu lihat benda ni, kita perlu monitor kita perlu selalu tengok benda ni disebabkan dia beritahu lah predicted tide has always been important to people who look to the sea for their livelihood. Okay, commercial and recreational fishermen use their knowledge of the tide and tidal current to help them improve their catches. Okay, depending on the species and water depth in particular area, okay, fish may concentrate during ebb or flood tidal current. Okay, dia beritahu kat sini prediction ni untuk arus ni dia pentingnya kita nak estimate benda ni untuk orang yang nak pergi cari makan untuk orang yang nak pergi ke laut. Dia perlu tengok benda ni sebab waktu dia beritahu adalah jenis yang commercial ataupun recreational fisherman yang jenis yang memang kapal memang yang keluar dengan kapal yang besar tu, kapal besar ataupun yang nelayan biasa ni. Okay, dia guna knowledge ni, ilmu ni dia untuk tentang pasang surut ni ataupun current ni dia nak tolong diri mereka tu untuk nelayan ni dia nak improve penangkapan ikan untuk bila air pasang dia tangkap lagi banyak. Sebab tu nelayan dia bergantung sebab dia tak sama hari-hari. Kalau nelayan dia keluar ada ikan ada banyak air ni kadang esok dia dapat sikit je. Okay, dia tak sama. Sebab tu yang banyak tu mungkin dalam air pasang dia mungkin banyak sikit. Okay, yang justru sebab ikan waktu tu dia galak dia keluar untuk cari makan yang lebih sebab bila air naik ni dia galak okay. Lepas tu dia bergantung juga kepada spesies. Lepas tu bergantung kepada spesies yang dia nak tu spesies ataupun untuk yang water depth dia tu ke dalam air tu. Spesies kadang-kadang untuk level air yang paling dalam ikan lain kalau yang paling cetek sikit dia jenis-jenis ikan tu dia tak sama bergantung kepada dia concentrate kat mana tu untuk semasa air surut atau air pasang tu untuk jenis-jenis ikan. Lepas tu ni adalah navigating ship through shallow water ports, intracoastal waterways and estuaries require knowledge of the time and height of the tide as well as the speed and direction of the tidal current. Okay, this way particularly critical to sailing ship because they had to take advantage of the tides and currents to maneuver correctly. Okay. Dia beritahu kat sini adalah secara conclusion dia beritahu sini adalah untuk navigation untuk kapal dia penting kita nak tahu pasang ataupun surut apabila dia nak memasuki port atau bila nak keluar dari port. Dia lebih bergantung pada jalan air dia banyak guna jalan air dan muara sebab tu kita perlunya masa atau ketinggian tu. Contoh waktu sepatutnya air pasang dia keluar daripada port tu pada pukul 6 petang tapi dia kena keluar waktu 6 petang tu air dah pasang dia keluar. Kalau air dah surut dia susah dia nak keluar sebab air tetek dia nak drop payah sebab arus pun slow. Jadi benda ni adalah penting kalau dia tak tahu pasal benda ni dia keluar masuk ikut dia je jadi menyebabkan adanya masalah sebab untuk pasang surut ni dia berbeza arah dia ataupun speed dia untuk pelajuan untuk current dia tu berbeza. Kalau yang lagi yang ni kalau lepas tu dia akan efek dia berlaku pada angin yang kuat jadi arus pun jadi menyebabkan arus laju tak jadi air lagi gelombang lagi susah. Sebab tu sekarang ni kita hanya belajar tentang tide tapi kalau untuk pengaruh daripada luar tu dia banyak lagi bergantung pada angin ke semua benda tu jadinya ribut ke apa kat laut tu okay. Dia jadi lagi teruk untuk current. Okay, lepas tu sebenarnya adalah coastal zone engineering project including the construction of bridge, dock, etc. require engineers to monitor fluctuating tide level project involving the construction,
Demolition or movement of large structure must be scheduled far in advance if an area experience wide fluctuation in water level during the tide cycle. Okay. Habitat restoration project also require accurate knowledge of tide and current condition. Okay, kita tahu kat sini adalah kalau kita nak buat satu projek ataupun berkaitan dengan jambatan dekat laut atau laut kita nak melintasi antara dua pulau nak buat. Jadi sebab itu kita kena bergantung kepada pasang surut sebab kita nak kadang-kadang kita nak buat structure dekat bawah. Kadang dia bergantung sebab kita nak patut piling ke atau benda yang nanti kalau air surut kita mudah sikit lah. Kalau air terlalu dalam kadang-kadang dia menyusahkan nak buat projek tu lah. Sebab tu dia tengok kepada kalau untuk sistem structure lah. Sistem structure tu dia tengok kepada pasang surut lah. Sebab dia projek dia tepi laut atau tepi sungai dia tengok benda tu. Sebab yang mana yang perlu buat daripada air surut kita perlu buat. Kalau air dalam kita buat kerja lain tu lah. Dekat structure lain. Structure yang berkaitan dengan yang dekat dengan air lah. Yang apabila kita menggunakan apabila dia naik tu dia terkena structure tu. Okay, jadi benda tu lah kita bagi tumpuang kalau untuk structure. Lepas tu benda ni kalau dalam civil engineering dia ada belajar civil engineering dia ada belajar benda ni. Kalau saya mechanical memang tak belajar pasal benda ni sebab saya tak ada kaitan mana. Tapi kalau untuk civil dia wajib belajar untuk type ni. Sebab untuk oceanography ni dia penting. Okey, lepas tu dia beritahu kat sini adalah dia lebih pada dia kalau kita tahu dah untuk air tu nak naik kita schedule kan awal lah benda tu. Okay. Sebelum dia naik tu mana kita schedule kan awal, kita buat awal. Contohnya schedule far in advance. Okay. Lepas tu untuk restore ni pemulihan habitat pun dia kita boleh buat pada waktu ni, waktu contoh air pasang kita nak restore, kita nak lepaskan ikan apa lah, kita nak lepaskan ikan ataupun hidupan laut yang dah berkurangan tu kita nak lepas waktu ni, waktu air pasang lah. Kita nak lepas air surut lah. Esok dia tak rancak lah. Pergerakan dia pun kalau untuk pada structure laut lah, dia kalau pantai tu dia tak straight macam tu lah. Dia selama makin dalam. Lepas tu yang seterusnya, yang last kali, okay. Oceanographer or atmospheric scientist may study tidal fluctuation to better understand the circulation of the ocean and its relationship to climatic changes. Okay. Kita tahu kat sini adalah untuk oceanographer ataupun atmospheric scientist untuk yang geng-geng yang kaji pasal ni lah, pasal kejadian kat bumi ni, oceanography yang lebih kepada ni lah, pergerakan bumi ke semua. Dia perlu study tentang benda ni untuk lagi faham benda ni sebab dia nak tahu pasal peredaran laut lah, air lautan tu macam mana sebab dia berkait rapat dengan perubahan iklim dunia. Okey, disebabkan contoh sekarang dekat kutub utara atau kutub selatan dia bagi tahu suhu sekarang tak seperti dulu lah. Contoh dah 50 tahun lepas dia tak seperti dulu. Sebab air iceberg pun dia dah semakin mencair. Sebab tu dia kalau ikut teorinya dia yang kaji benda ni dia bagi tahu apabila kutub utara atau kutub selatan dia mencair dia akan buat bumi banjir yang sebab dia disebabkan oleh atmosfer dia berkaitan semua. Atmosfer kita semakin menipis sebab tu dia makin panas makin boleh tembus banyak lepas tu air akan jadi air kalau itu kan makin panas dia jadi makin surut kalau itu kan tapi disebabkan ada cairan dekat kutub-kutub itu adalah secara teori yang diberitahu. Okey, saya rasa sampai dekat sini dulu, nanti kita sambung dekat ni sea and land breeze. Okey, ada soalan tak? Setakat ni tak ada je. Okay, cuba keluar awak faham dia nanti saya bagi makan awak baca balik untuk lepas tu untuk test satu saya rasa saya buat minggu depan tu. Minggu depan hari nanti saya bagi tahu balik Lepas tu lepas test satu sebab test dua saya ambil chapter ni saya rasa dalam seminggu lebih lagi mungkin habis sebab dia ada dalam 2 topik. Sure. Assignment nanti saya buat lepas tu saya bagi. Itu dah sekali assignment sir?
Oh, itu dah Boleh. bagi dah tu. Okay. Yang TV ke tu yang lah tu. Ustaz, yang ni boleh share dalam PC. Dia tunggu habis dulu. Ustaz. Nanti lah tunggu habis lah. Mungkin esok kita habis. Dia ada separuh dia. Dia separuh dia esok kita habiskan. Lepas tu saya baik. dah masukkan daftar ni dalam Google Classroom. Okey. Okey. Tu lah saya minta maaf lambat sikit lah. Sebab orang lain dah final kod. Tak apa saya tak ada. Tak apa dia. Okey. Tak ada rasa. Kita buat slow-slow sikit. Slow sangat dah saya rasa. Tapi itu lah. Stand ni cepat sangat. 2 bulan lebih cepat. Tapi ingat masa. Okey dah saya. Okey. Okey tak apa Okey, kalau ada masalah apa awak boleh WhatsApp saya. Saya tanya apa tu saya jawab. Saya tak boleh jawab tu. Kita cuba jawab sama. Okey? Okey. Baik sir, baik sir. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, thank you for your attention. Lepas tu kita sambung esok lah. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya. Terima kasih banyak sir. Okey, sama-sama.